الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعلنا هادين مهتدين وغير ضالين ولا مضلين، حربا لأعدائك وسلما لأوليائك. نحب بحبك الناس ونعادي بعداوتك من خالفك من خلق يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال مصنف رحمه الله: ونفعنا بعلومه في دارين آمين ya rabbal alamin. Fasal yang ke-10, mengingati mati. Hari ini kita akan membicarakan fasal yang terakhir daripada kitab Penawar bagi Hati. Sebagaimana kita sedia maklum, kita bicara dah sebelum daripada ni, bahawa dalam kitab Penawar bagi Hati ni, di sana ada beberapa fasal. Yang pertama, muqaddimah dalam membicarakan kitab ini yang pertama. Yang kedua, kita membicarakan tentang 7 anggota zahir. 7 anggota zahir. Mata kita, mulut kita, yakni lidah kita, telinga kita, perut kita, 2 tangan kita, 2 kaki kita dan kemaluan kita. Kita membicarakan bab anggota 7 ni. Dan yang ketiga, kita membicarakan 10 akhlak yang buruk. 10 akhlak yang buruk yang perlu kita kosongkan daripada hati kita. Dan juga 10 daripada akhlak yang baik. Jadi 10 akhlak yang terbaik. Jadi kita membicarakan fasal yang terakhir. Dan fasal yang terakhir ini bertajuk mengingati mati. Mengingati mati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kafa bil mauti wa'idha. Cukuplah dengan mengingati mati, memberi peringatan, memberi pengajaran kepada kita semua. Bagaimana kita sedia maklum ya, kita hidup di atas muka bumi ni, kita akan melalui fasal-fasal dalam kehidupan kita. Yang pertama, satu alam yang telah kita tempuhi lama dulu, yakni alam roh. Ni alam yang telah kita tempuh ni. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Adakah kamu menyaksikan aku Tuhan kamu? Semua di kalangan kita menyatakan, bahkan ya Allah, kami menyaksikannya. Ni alam orang kita tempuh dah ni. Yang kedua, alamur rahim. Alam berada di dalam perut mak kita ni. Istiqra', kajian yang dibuat oleh para ulama, waktu yang paling pendek berada di dalam perut ibu kita adalah selama 6 bulan.
Ada pun kajian yang pernah dibuat oleh para ulama waktu yang paling panjang manusia berada di dalam perut emak dia adalah 4 tahun. Bayangkan 4 tahun. Maknanya keluar 4 tahun tu kira daftar pasti selalu tu. Tu yang kedua alamur rahim. Ada pun yang ketiga alamud dunia kita hadapi sekarang ni. Ini satu alam yang mana tempat beramal tapi tanpa hisab. Kita buat amal ibadat banyak bala mana pun kita tak nampak ganjaran yang sebenar yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka dari sudut ibadat di alam ini manusia tak sungguh mana kerana barang hak tak nampak, melainkan orang yang sungguh, orang yang beriman dengan perkara-perkara ghaib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan umur ummati baina sittin wa sab'in. Umur umat aku di antara 60 hingga 70. Ini peringatan yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan rata-rata hari ini kalau kita tengok banyaknya berlaku kematian dalam masyarakat kita ni. Jarang kita dengar mati dengan sebab sakit, jarang sangat. Biasa kita dengar mati dengan sebab tua, jarang sangat. Dengar kata mati umur 100 tahun, jarang. Dalam ni jarang. Dulu ada, dalam ni jarang-jarang sangat. Hak biasa kita dengar mati kok sebab sakit. Ada orang kena angin, ada orang kena stroke, ada orang kena kanser, ada orang kimania, ada orang darah tinggi. Macam-macam penyakit dah semua kita maklum belaka dah benda ni. Dan mana setiap daripada kita ni akan jumpalah perkara ni. Kita akan jumpa perkara ni. Dan juga disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mautu ya'ti bartatan. Mati ni dia mari secara tiba-tiba. Di kalangan kita sedia maklum dah, di kalangan jemaah kita ada dah yang telah meninggalkan kita. Siapa masa nanti, siapalah waktu untuk kita pula. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang nyawa itu pasti akan berjumpa dengan kematian. Ada pun alam yang ketiga, alam dunia ni, alam nak beramal ni. Alam nak beramal dunia sijnu mukmin wa jannatul kafir. Dunia ni penjara bagi orang beriman. Ada pun syurga bagi orang kafir. Maksudnya hidup di dunia ni kena beramal untuk nak berhadapan dengan hari yang mendatang ni. Ada pun alam yang keempat yang bakal kita hadapi adalah alam barzakh. Dan alam barzakh ni lah yang diceritakan oleh para ulama. Sahabat-sahabat Nabi ni, dia tengok Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Sayyidina Uthman apabila mendengar peringatan tentang syurga, Sayyidina Uthman jarang menangis. Apabila membicarakan tentang neraka, Sayyidina Uthman jarang menangis. Biasa dia dengar pun tak ketara sangat. Tapi apabila membicarakan bab kubur, membicarakan bab alam barzakh, Sayyidina Uthman akan menangis dalam keadaan teresok-esok. Hingga ada orang tanya, wahai Uthman, sebab apa dah membicarakan tentang syurga dan neraka kamu dok setara mana? Tapi kalau membicarakan bab kubur, kamulah orang yang paling dahsyat sekali. Menangis dalam keadaan teresok-esok. Apa jawab Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu? Katanya Sayyidina Uthman, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang dimudahkan urusannya di dalam kubur, maka urusannya di alam akhirat lagilah akan dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Ada pun barang siapa yang disusahkan di alam kubur, di alam barzakh, maka kesusahan yang lebih dahsyat yang menantinya di hari akhirat kelak.
Ni peringatan untuk kita. Kita akan jumpa dengan alam barzah nanti. Dan kita pun diajar supaya berdoa kepada Allah Ta'ala. Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah. Wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin nar. Ya Allah, jadikanlah kubur dia ni, kubur si mati ni, salah satu daripada taman-taman syurga. Dan jangan kamu jadikan dia, ya Allah, kubur dia ni salah satu daripada lubang api neraka. Ni barang awak kita akan hadapi belaka ni, barang awak kita akan hadapi belaka alam yang keempat. Ada pun alam yang kelima, alamul akhirah. Ni kekal selama-lamanya. Sama ada min ahlis sa'adah atau min ahlis saqawah. Sama ada di kalangan golongan yang bahagia ataupun di kalangan golongan yang celaka. Na'udzubillahi min zalik. Ni barang awak kita akan hadapi belaka ni, barang awak kita akan hadapi belaka. Maka nak pergi ke alam barzah, nak pergi ke alam akhirat, kita akan tepuh satu perkara, yakni mati. Kita akan tepuh yakni kematian. Mengingati mati kelakuan yang dipuji. Ingat kepada mati adalah perkara yang disuruh oleh syarak. Perkara yang disuruh oleh syarak. Ketahuilah wahai penuntut ilmu agama, wahai orang yang beriman, bahawa mengingati mati itu kelakuan yang dipuji, barang yang mesti dibuat. Perkara yang sunnah untuk menjadi ingatan pada kita. Lagi dituntut oleh syarak, lagi disuruh oleh syarak, oleh agama. Ingat mati ni barang yang disuruh oleh syarak. Timbul persoalan, ada orang kata di antara kemunduran orang Islam ni, apabila banyak sangat ingat ke mati. Ada orang cakap begitu. Nak buat kerja dah ingat ke mati, dah ya kerja lalu dah ingat ke mati, jadi lemah untuk nak buat kerja. Maka ulama jawab itu adalah pemikiran orang yang sosang. Sebenarnya orang yang apabila dia ingat kepada kematian, dia akan buat kerja dengan kerja yang terbaik. Kerana orang beriman ni ingat kerja ni juga merupakan salah satu ibadat kalau kena dengan niat dia. Kalau orang kerja semata-mata nak gaji saja, tak mikir benda lain, tu dapatlah gaji dia nya. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya seseorang berdasarkan amalan seseorang berdasarkan niat mereka. Tapi kalau kita bekerja untuk nak mencari rezeki yang halal, untuk diberi kepada isteri kita, untuk diberi kepada anak kita, maka ia dikira sebagai ibadah. Talabul halali faridatun ala kulli muslim. Menuntut perkara yang halal kewajipan di atas setiap orang Islam. Jadi apabila begitu orang yang kerja ni, apabila dia ingat kepada kematian, dia tidak akan melakukan penyelewengan dalam urusan kerja dia. Dia nak tipu orang, tak berani. Kerana apa? Dia fikir bahawa kalau dia mati, Allah Ta'ala akan balas setiap perbuatan dia. Dia mikir kalau dia kerja dengan cara yang tidak betul, maka dia akan dapat kesusahan hari akhirat kelak. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa-siapa yang buat baik walaupun besar zarah, siapa-siapa yang buat jahat walaupun besar zarah, dia akan lihat balasannya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mikir pasal kematian ni, dia tak mudah nak buat khianat ke orang. Dia tak mudah nak tipu orang, dia tak mudah nak buat zalim ke orang. Hari ni orang yang jadi mudah khianat ke orang, tipu orang, zalim ke orang, peteh keting orang. Kerana apa? Dalam fikirannya dia tak mikir ke mati. Nyembah duit rasuah ribu-ribu juta-juta, kerana tak mikir pasal mati. Dia mikir pasal mati, dia tak mudah nak buat kerjaan gitu. Dia tak mudah kerjaan gitu. Sebab itu kita orang Islam
Dia ajar supaya banyak ingatan tentang kematian. Supaya setiap urusan hidup kita ni selari dengan landasan agama, dengan landasan syarak. Dan ia sebab bagi membanyakkan ibadat, dan sebab bagi menyedikitkan dunia dan angan-angan. Ini di antara kelebihan seseorang itu ingat kematian ni. Yang pertama, mudah bagi dia untuk nak taubat kepada Allah Ta'ala. Kita buat gambaran sebagai contoh sudahlah. Contoh sudah. Kita ni gambaran hukum saja benda ni tak berlaku, melainkan pada orang-orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala. Contohlah kita ni orang puang dah tengah tengok cerita Hindustan. Tengah tengok cerita Hindustan, tiba-tiba ada orang mari Assalamualaikum. Yang keluar dia kata hamba ni malaikat maut. Hamba ni malaikat maut. Untuk makluman puan, nama puan naik dah. Macam tak puan Haji lah. Naik puan, nama puan naik dah. Dan kemungkinan besar, bukan kemungkinan besar, minggu depan kita mari mula. Maknanya siap lah. Maknanya minggu depan kita mari cabut nyawa, nama naik dah ni. Seandainya perkara itu terjadi, rasa-rasa kita dengar, oh minggu depan, rasa-rasa baru duduk mula masuk TV, masuk dalam rumah sambung tengok TV ke buat benda. Ke sambung tengok TV lagi. Apabila Hindustan, tak ada dah, tak ada mikir benda lain dah. Dia tak ada mikir benda lain, lalunya ambil lalu baju mayangnya, mayang walaupun tak ingat nak ambil air mayang. Kenapa manusia ni apabila dengan kematian menyebabkan dia di dalam buat ibadat ataupun menyebabkan dia ni akan mudah nak taubat kepada Allah Ta'ala. Begitu juga apabila dengan kematian ni mudah lalu nak taat pada Allah Ta'ala. Dan apabila dengan kematian juga memudahkan seseorang untuk nak meninggalkan maksiat. Contohlah anda yang hukum kita ni gendong. Kita gendong ngawet kita, kalau orang mudanya panggil monggek. Ataupun yang orang dia ngerek-ngerek. Bahasa Terengganu ngerek. Ataupun kalau bahasa Bangkum dia membonceng. Tak tahu mana gendong awet lah belakang. Hak bukan mahram kita, bukan isteri kita. Dia mudah ya sipir nak tahu orang ni. Hak belakang dia halal dengan haramnya mudah. Kita tengok cara dia duduk, kita tahu dah. Biasa kalau hak haram ni, dia duduk rapat ada atas kereta, atas motor tu rapatnya duduk 8 orang dia boleh duduk atas kosing tu. Tu biasa kebiasaannya hak tu hak haram tu. Ada pun kalau hak halal ni nya biasa hak belakang puang tu nya duduk atas pelik tu. Nya duduk atas sagang gitu. Duduk rapat ngau depan. Kalau rapat ngau depan kena siku. Allah belakang kat gapa ni. Hak tu tanda kahwin dah. Ataupun nyetok anak tengah, nyetok anak, nyetok beg, nyetok bagasi. Tu tanda kahwin dah tu. Jadi ni kita kata ni contoh hak haram ni. Jadi apabila duk gandong rapat ni tiba-tiba oleh kerana awet dia ni betul sikit kayu sikit. Dia tanya, dia kata abang, andai katalah kita tengok gandong ni tiba-tiba kita kena tepuh di trailer. Abang rasa tak kalau kita masuk kita mati ni kita duduk mana, syurga ke neraka? Andai katalah tengah ngerek ni tiba-tiba awet kita kata gitu. Rasa-rasa kita tu lepas awet kabur kita benda perasaan kita rasa makin semangat nak ngerek ke atau putus asa tu ataupun putus semangat tu. Boleh jadi kita berasa lain lalu break lalu ni. Break lalu dia kata mu cakap gini aku rasa dah sedap lalu tu telefon kawan mu. Sebab mu kata gitu aku naik motor berasa macam trailer nak mari kaku je. Maknanya apabila cakap pasal kematian hak benda manis punya jadi tawa. Benda hak manis punya jadi tawa. Itu orang bahasa mudah lagi nak kabur kematian ni jadi kerak terus kemanisan. Itu orang lelaki lah hak jenis sembang sangat pasal kahwin dua ni. Sembang je buatnya dah.
Jadi sembang ni jadi semangat asal kahwin dua ni. Tengah-tengah ngatuk kalau setuh bak kahwin dunia jadi cerah. Hanya jadi cerah. Sebab tu kalau kita tengok grup-grup kita ni, kalau grup lelaki, kalau post pasal kuliah tak ada orang sambut, senyap gitu je. Elang pasal kuliah tak ada senyap. Elang pasal ceramah senyap Dia elang pasal kahwin dia. Mu tengok hak ni sambut, hak ni tambah gagal, hak ni tambah gulir. Contohlah cakap pasal kahwin dua. Lepas apa cakap pasal kahwin dua tu, dengar orang kabur. Mu tahu dok sama meninggal dah, baru meninggal. Lepas cakap asal mati, asal sedar nak sambung pulak pasal kahwin dua. Ni jadi tahu happy lalu. Nak cakap pun rasa tak apa nak sati sebab orang cakap pasal kematian. Atau orang kata anak abang nak kahwin dua saya bagi. Tapi kebetulan baru pergi jumpa hospital, doktor kata awak ni ada peringkat 4 dah kanser ni. Maknanya dah lama pulang lagi meninggal, rasa nak dak bini dua. Kena lagi nak kata pulang nak mati ni. Tak ada mikir dah mati-mati, dah ada mikir pasal kahwin, dah ada mikir dah apa bila bincang masa mati. Bincang masa dia pun. Kita tengah jalan ramai-ramai komfort, tiba-tiba rak sampai berita ada kematian. Hak kematian pula orang rapat dengan kita, rasa sedap nak pergi komfort tu. Tahu lalu kita orang puan duk sembang pasal mah biar. Tiba-tiba cakap pasal mati kok. Mu tak cakap pasal ni, tahu lalu nak sambung pasal mah pasal dah sedar dak. Tu hakikat kematian nyekrak lalu. Cakaplah pasal tu hak manis di dunia pun. Tapi apabila setuh bab kematiannya jadi tahu hebat tadi. Sebab itu di sini dia sebut di antaranya membanyakkan ibadah. Disebut oleh para ulama manusia ni dengan kematian dia ada 3%. Ni anda gambaran dia dibuat oleh para ulama. Ada manusia ni apabila seandainya lah kita kata buat gambaran tadi, malaikat mari kabar. Dia kata Pak, nama Pak naik dah ni. Seminggu lagi akan meninggal. Ni gambaran yang tidak akan berlaku. Malaikat orang yang dipilih oleh Allah, para Nabi dan Rasul memangnya tanya sungguh. Nabi Ibrahim, malaikat maut mai kabar, wahai Nabi Allah Ibrahim, ni Allah Ta'ala perintahkan aku cabut nyawamu. Nabi Ibrahim kata kepada malaikat maut tu, dia kata mugi kabar mula ke Allah Ta'ala, sabar ke seorang kekasih nak cabut nyawa kekasih dia. Maknanya sabar ke Allah Ta'ala nak cabut nyawa aku ni, orang rapat dengan dia ni, sabar ke? Maka malaikat maut ni tak tahu nak jawab dia kabar ke Allah Ta'ala. Allah Ta'ala suruh jawab mula dia kabar, mugi kabar pada Nabi Ibrahim tu, bahawa mana sabar dak seorang kekasih tambah jumpa ke dengan kekasih dia. Maknanya kalau mu hidup di atas muka bumi, mu dak nak jumpa dengan aku, malaikat mu kena lalu dulu fasa kematian. Dengar kata begitu baru Nabi Ibrahim Nuh. Tu Nabi Musa nya lepas tu malaikat maut. Sebut di dalam hadis Nabi cabut malaikat. Ni disebut dalam hadis bukan cerita dongeng ni. Maknanya para Nabi dan Rasul memang mereka diberitahu. Ada apa kita kalau khabar nak mati dah minggu lepas, dah ya hari ajah mula tak tahun depan. Tu kita lah. Jadi ada kata lah malaikat yang mai khabar ke kita, minggu lagi kita akan mati. Kata ulama wujud 3 golongan. Kita duduk mana wallahu a'lam, masing-masing kenal diri masing-masing. Yang pertama, golongan yang pertama ni, mereka ni sebagaimana orang yang hampir dengan Allah Ta'ala, dengar kata kematian pun mereka dah bimbang mana. Nya tak ada kucak kacingnya, tak ada depa, tak ada. Malah di kalangan mereka ni apabila dengar kematian dekat, adanya jadi satu kesukaan pada mereka. Ni golongan pertama, jadi satu kesukaan pada mereka. Sebab apa jadi satu kesukaan? Kerana kehidupan mereka ni start daripada bangun tidur sampai ke tidur semula memang tepu dengan amal ibadah.
Maknanya dengar kata minggu depan mati punya tak ada dah amal ibadat hok boleh nak celah waktu-waktu tertentu. Tak ada, moga hidup dengan ibadat sama. Dan hak ni lah yang diceritakan oleh Imam Suyuti berkaitan dengan bab alam barzah. Ada dan bukan sikit ramai di kalangan alim ulama, apabila dia sakit dalam keadaan berat dah, maka orang mari jumpa dengan dia, berdoa pada dia. Di antara doa yang memohon kesembuhan kepada Allah untuk ulama ni, untuk kekasih Allah Ta'ala ni. Tiba-tiba dia kata, jangan doa begitu kamu, tak apalah. Jangan doa begitu. Kenapa? Hamba menanti waktu ni lah. Sebab waktu hamba hidup ni duk gomoh, sokmoh ibadat. Kerana nak menanti waktu ni, waktu kematian. Kerana apabila mati mari, niscaya waktu lah saat aku berehat. Sebab tu kita dengar Tok Guru orang tanya, Ustaz Zahar ingat saya tanya Tok Guru. Tok Guru ada orang tanya ayah cik Tok Guru. Ada orang tanya di dah Tok Guru ni berusia dah tua dah. Dah Tok Guru bila nak berehat pula daripada bab dan ni. Apa jawab Tok Guru? Dia kata apabila liang lahat digali, waktu itulah waktu untuk aku berehat. Waktu ni bukan waktu untuk aku berehat. Dan ni nak khabar dia ada golongan pertama ni dia kata kematian waktu untuk dia berehat. Dan memang waktu berehat untuk orang beriman dengan kematian. Bukan waktu hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Maka golongan pertama ni dengar kata kematian pada dia dok debak, dok takut sangat kerana apa? Persiapan yang telah dia buat. Itu golongan yang pertama. Ada pun golongan yang kedua sebaliknya. Apabila dia beritahu kepada mereka kematian yang hampir, mereka nyegomoh sungguh-sungguh turut ke hawa nafsu. Di antaranya di kalangan golongan kafir. Mereka tahu bahawa mati dekat dah. Waktu tu lah nak zina, nak gomoh sungguh-sungguh orang puas. Waktu tu lah nak kedarah harap sungguh-sungguh. Nyegomoh segala benda nak buat je buat belaka. Kerana dalam fikiran mereka tak ada azab pada hari akhirat kelak. Pada fikiran mereka hidup habis mati begitu je. Itu gambaran yang kedua. Ada pun gambaran yang ketiga, boleh jadi macam kita lah. Kalau diberitahu bahawa kematian hampir dengan kita, ni jadi kucak kacil lalu jadual hidup. Ini jadi kucak kacil lalu lah maya tengah maya teringat Allah Quran dok baca balas mana lagi. Dok baca Quran je ingat tak ke ibadat lain banyak lagi. Hanya jadi campur habis, jadi campur habis. Walaupun kita dok jahat sangat, tapi kata persediaan tak ada lagi. Apabila persediaan tak ada, ni jadi begitulah. Ni jadi begitunya, jadi hidup, jadi dok tentu. Kenapa banyak sangat persiapan yang tidak disediakan lagi. Maka di sinilah disebut bahawa apabila seseorang itu ingat pada kematian, membanyakkan ibadah. Dia jadi banyak ibadat. Sebab tu penuh kita pesan pada di antaranya arwah ayah sendirilah. Yang mana apabila seseorang ni Allah Ta'ala beri seolah-olah khabar kepadanya tarikh kematian. Hak tu di antara satu nikmat yang besar yang Allah Ta'ala beri pada kita. Contohlah orang yang diuji oleh Allah Ta'ala, di antaranya ayah sendiri diuji oleh Allah Ta'ala kanser. Kanser. Apabila mari tu hak tahu-tahu peringkat 4 lalu. Tahu peringkat 4, biasa peringkat 1, peringkat 2 dah nak ditek lagi. Biasa 3, 4 ni jadi lalu. Jadi apabila jadi tu lebih kurang ada tukar lebih kurang 6 bulan sampai ke setahun lah. Biasanya kebiasaan ikut ilmu dia lah yang boleh bawa kepada sahabat peringkat mati ni. Jadi kalau orang begini ni seolah-olah satu hadiah untuk dia untuk buat persiapan. Maknanya tak payah mikir dah, tak payah mikir dah pada duduk menanggung, duduk kursi malam lah, apa pegang sebab. Zikirlah banyak-banyak, solawatlah banyak-banyak, istighfarlah banyak-banyak. Ada salah orang minta maaf belaka lah, ada pun orang salah dengan kita maaf belaka dah. Ada pun kita berhutang orang boleh kabur dah ke orang rumah apa. Kerana ada dah tarikh seolah-olah ada dah persiapan untuk itu. Ini nikmat ya Allah Ta'ala beri ni. Jadi cuma kebiasaan kematian ni bagai kita tak tahu. Bila mari kita tak tahu. Apabila tak tahu tu kadang-kadang tu banyak bahan lagu tu.
Oh, kalau tahu senang, tahu senang. Ada belakang ni ada tarik expired date. Oh, senang. Senang pun mati bila semua tengok belakang. Mu tengok belakang, tengok 8 tahun lagi. Tobat surahnya tak ada orang. Ada nak ada orang ni dia siap tarikh berapa bulan 1 bulan 1 20 30. Waktu tu tarikh tu nya tepoh lalu nak pergi ibadat umrah Mekah. Berapa waktu tu nak duduk Mekah tu biar mati depan Kaabah. Dah kalau ada tarikh. Kita ada tarikh ni mari surah ni dak tahu bila. Dak tahu bila. Jadi persiapan tu kena ada. Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dia sebut di antara ciri-ciri bagi orang yang bertakwa dia ada depan. Al-khawfu minal jalil wal amalu bit tanzil wal ridha bil qalil wal isti'dadu bir rahim. Yang pertama orang bertakwa ni dia takut hanya pada Allah Taala. Setiap jalanan hidup dia buat kira kata Allah Taala dulu. Allah Taala kata boleh, kira boleh. Allah Taala larang, kira tak buat. Tu yang pertama. Yang kedua, wal amalu bit tanzil. Mereka beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah Taala, Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, wal ridha bil qalil, redha dengan nikmat yang datang daripada Allah walaupun sedikit. Dan yang keempat, wal isti'dadu bir rahil, dia mempersiapkan diri dia dengan perkara yang akan datang ni, dengan kematian ni dia buat dah persiapan ni. Dia buat persiapan. Ulama-ulama ajar pada diri kita ni kena muhasabah diri sebelum jumpa dengan kematian ni. Berasa-berasalah kita khayal dalam kepala kita, terutamanya kita yang mungkin dari sudut usia senja dah. Andai katalah aku mati dalam masa terdekat, apakah amalan-amalan yang boleh mendatangkan kebaikan kepada aku pada hari akhirat kelak ataupun dalam kubur nanti. Kita kena fikir, kita kena muhasabah diri tu. Kan Rasulullah Allah Taala kata dah, kan kita dengar semua hari Jumaat tu, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tak ada manfaat harta benda dan anak pinak melainkan kamu datang kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang sejahtera. Buat apa yang disuruh, tinggal apa yang dilarang oleh Allah Taala. Rasa-rasa bekalan kita ni macam mana? Siapa-siapa yang nak selamat ataupun nak urusannya di hari akhirat kelak dalam keadaan dimudahkan oleh Allah Ta'ala, dia dapat, kata Imam Ghazali. Yang pertama, dia hendaklah mempunyai akidah dengan akidah yang sebenar. Akidah ahli sunnah wal jamaah. Akidah yang selari dengan apa yang diajar oleh Allah, apa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana disebut dalam hadis Nabi, umat Nabi ni akan pecah kepada 73 puak. Satu puak dalam syurga, 72 lagi pak dalam neraka belaka. Siapa dia akidah ahli sunnah wal jamaah yang dipelopori oleh golongan Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ini golongan yang pertama ni, akidah yang benar yang disebut oleh Imam Ghazali. Yang kedua, hendaklah dia bertaubat pada Allah dengan taubat yang sebenar. Dari sudut taubat kita dengan Allah ada dua benda. Yang pertama, kita buat benda yang dilarang oleh Allah. Yang kedua, tinggal benda yang disuruh oleh Allah. Ni kesalahan kita dengan Allah. Benda kita buat apa yang dilarang oleh Allah, hak tu kita kena kambuh mula dengan kebaikan tu. Kena kambuh mula. Di kalangan kita ni tahu kehidupan kita hak belakang-belakang zaman dulu. Zaman Pok Yeyih dulu tu. Zaman je sekolah bakal luar pendek, orang puan pakai skirt tu. Zaman tu kita tahu dah ada di kalangan kita ni mungkin umur 40, 50 baru kenal surah. Belum 40 tu bahan lagu banyak mana. Maka ni kena kambuh semula ni kejahatan kita dengan kebaikan. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan yang kamu buat mampu menghapuskan kejahatan yang pernah kamu lakukan. Ni kena kambuh mula. Di antaranya kata Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, kena amalkan dua zikir. Yang pertama solawat pada Nabi. Yang kedua zikir yang diajar oleh Rasulullah kepada isteri baginda yang berbunyi subhanallah wa bihamdihi
adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatih. Amal zikir tu. Kata Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, kalau muamal dua zikir ni, solawat dan zikir yang dibaca tadi, insya-Allah dia mampu menampung keburukan yang kamu buat pada zaman-zaman dahulu. Yang pertama. Yang kedua, kesalahan kamu dengan Allah Ta'ala juga mu tinggal benda hak Allah Ta'ala suruh. Dalam perkara ni, kalau dalam perkara yang wajib, hak ni wajib kena qada semula ni. Kena cek mula lah zaman-zaman bahan laga dulu, rasa-rasa ibadat wajib buat kedah. Rasa-rasa puasa buat kedah. Maka tu kena tanya diri masing-masing lah, dia kena tu ibadat wajib. Ibadat wajibnya kena wajib, kena qada tu. Ustaz banyak, ustaz pada ingat berapa buat lah sampai puas hati. Dalam waktu yang sama merayu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon keampunan daripada Allah Ta'ala. Jadi ini yang kedua, taubat pada Allah dengan taubat yang sebenar. Yang ketiga, kena selesai urusan kita dengan anak Adam. Kena selesai, pastikan kosong kesalahan kita dengan anak Adam. Ni banyak ni dibincang ni. Kenapa kalau sahabat dengan anak Adam ni kih jadi berat lalu. Kih jadi berat lalu. Kesalahan dengan Allah Ta'ala boleh buat kira lagi, kita boleh minta direct dengan Allah. Ada pun salah dengan anak Adam, kena selesai dulu dengan anak Adam untuk nak luluh daripada Allah Ta'ala. Ni. Jadi apabila begitu, ini disebut oleh para ulama, antaranya Imam Ghazali. Kesalahan kita dengan anak Adam dia ada 5 perkara. 5 perkara kita sebut sekadar rekaah belakang ni. Yang pertama, kesalahan kita dengan anak Adam, yang pertama dari sudut bab perasaan. Perasaan, contohlah kita orang lelaki dah kadang-kadang minum air sama, kadang-kadang kita bakar ke sahib, kita kata ke sahib menyebabkan kawan tu berasa hati, nak jawab dah pandai, kena bahang semua. Jadi bekok gitulah kawan tu, bekok tu kita kena minta maaf, dah selesai tu. Kalau dah minta maaf, tak muka bumi dah, dah selesai. Sebab tu kita diajar apabila berjumpa dengan sahabat-sahabat, apabila nak pisah di antaranya, biasakan jabat tangan, insya-Allah menggugurkan dosa-dosa waktu kita bersama dengan dia dalam majlis tersebut. Yang pertama, perasaan. Kita ni mungkin jenis mulut laser sikit, rasa nak kata-kata, lalu kawan tu berasa hati. Menyebabkan tu bersalah tu dengan anak ada wajib kena pergi minta maaf, tu satu. Yang kedua, dari sudut bab peribadi, contohnya ngupah. Hak ngupah ni lah yang disebut dalam hadis Nabi ni, al-ghibatu asyaddu minaz zina. Ngupah ni lebih dahsyat daripada berzina lagi. Tapi jangan salah faham. Jangan salah faham yang kata kayak kita lepas ni aku dak ngupah dak, cuma aku zina je. Bukan maksud dia begitu. Maksud dia ngupah dengan berzina ni, kalau seseorang tu berzina, kalau dia nak mohon keampunan dengan Allah, dia boleh direct dengan Allah Ta'ala. Jadi tak perlu kapu hamba minta maaf dulu ni, masa zaman-zaman muda hamba buat semua kerjaan dengan demo, tak perlu. Malah kata ulama kadang-kadangnya jadi haram kalau kita kapu, haram. Maknanya hak burungmu dulu Allah Ta'ala tutup-tutup, sudahlah. Jangan mungkin cari pula kawan tu. Dah mu pun baik dah, mu pun kahwin anak pindah dah. Kasihmu dulu pun kahwin anak pindah dah. Tak boleh mungkin cari mula. Ijai kasih kita minta maaf banyak dah dulu, kita kok ngepo sama mu aku dah minta maaf banyak dah, boleh dah, tu dah boleh dah. Dahsyat lagi nyingi kabur ke tu lelaki hak puan tu. Dah maaf banyak dah, orang rumah dulu tu kasih hamba tu. Hamba biasa kendong hanya jadi kata gitu kau kasih habis rumah tangga orang, tak boleh, haram. Maka cukuplah mu hak salah lepas taubatlah. Ada pun Allah Ta'ala tutup, mu tak payah buka dah. Cukup mu taubat dengan Allah Ta'ala kalau bersabit dengan masalah zina. Ada pun kalau masalah ngupah dah selesai. Ngupah dah selesai, mu kena pergi jumpa dengan orang tu, mu kena pergi minta maaf dengan dia. Malah dalam mengikut mazhab Syafi'i lagi kerah ataupun lagi syadid, di antaranya kata Imam Syafi'i, mu kena pergi kabur ke orang hak mu ngupah tu, mu kabur benda hak mu kabur pasal dia.
Contohlah kita cakap dengan seorang hamba Allah Ta'ala, kita kata kakak ni dak pada muka uduh, perangai bodoh, hati kotor. Contoh kata begitu. Lalu kita nak minta maaf dengan dia, kita tahu kita ngopak, kita pergi kabur ke dia, kita kabur ke dia, hamba minta maaf banyak. Baru ni hamba ngopak, hamba kata demon dalam muka uduh, perangai uduh, hati kotor. Mana kena kabur suti-suti dia, kita kata pasal hari. Rasa-rasa kalau kita kabur gitu ni jadi baik, kan jadi kubalah. Wallahu alam lah. Cuma kata ulama, kalau waktu itu mungkin jadi kucak kacir, boleh ikut apa yang dipegang atau apa yang dikata oleh mazhab Maliki. Maknanya kita minta maaf secara borong. Maksud cara borong ni hamba minta maaf deh kalau boleh ni pernah ngopak, pernah cakap buruk pasal awak belakang, hamba minta maaf deh. Kita dok kabur suti-suti ini kabur begitu. Maka tu pun kata ulama boleh. Jadi yang kedua ni dari sudut bab peribadi. Hak ni kita kena selesai, ni kena selesai, jangan awak mudah deh. Jangan awak mudah. Kerana apa susah kita hari akhirat. Dok selesai kalau kita dok selesai di atas muka bumi. Yang kedua. Yang ketiga berkaitan dengan bab maruah. Maruah kita fitnah seseorang ni dahsyat lagi ni. Hari ni kalau dulu kalau kita fitnah seseorang mungkin rosak nama tu suti kapung je. Kita fitnah, kita kata contohlah seorang puang, kita kata dia berzina. Dia tak berzina, kita kata dia berzina. Mungkin rosak nama dia tu suti kapung je. Kerana dunia dulu mana ada telefon, mana ada internet tangan ni. Jadi apabila kita kata tu zina, suti kapung je rosak nama dia. Lalu kita kalau menyesal ni, kita menyesal salah, kita tahu dia kita buat salah, kita kena betul mula. Yang pertama kena minta maaf dengan tuan punya tubuh. Yang kedua dak selesai begitu kena kabur semula pada orang ramai yang kita bawa berita tu adalah lebah. Sebenarnya hamba fitnah ya bahawa dia zina dak. Cerita sebenar hamba nak ke dia tambah ke hamba. Jadi ada kerana hamba orang ditambahkan hamba kuat supaya orang tak berhilaka ke dia. Tu hamba kata dia zina tu. Orang kata kita ustaz, dak pandang muka yang mengkata sangat tu. Fitnah dia tu, dia malu tu, keluarga dia malu nak keluar rumah tu, siapa nak tanggungjawab? Ni yang kedua, yang ketiga berkaitan dengan bab maruah. Hak dahsyat lagi hari ni, nya fitnah dalam Facebook, nya fitnah dalam dunia internet hari ni. Dunia internet bukan suti kapur tahu, suti bumi boleh tahu. Nya tuduh kawan tu bahar duit 90 juta. Nya tuduh kawan tu buat begini, nya tuduh kawan tu buat begitu. Padahal je kawan tu tak buat. Habis rosak nama dia ni, habis orang katanya jahatnya bahar duit macam-macam. Dah nak minta maaf ingat senang gitu. Pernah seorang hamba Allah Ta'ala satu kisah, seorang pemuda. Dia hina, dia kata kepada seorang ulama, fitnah pada ulama tersebut. Fitnahnya kata bukan-bukan ulama tu dah buat, dia kata. Tiba-tiba lepas dia kata tu nya sedar dia buat tu salah. Maka dia pergi jumpa ulama tu, dia nak minta maaf. Ulama tu kata apa? Ulama tu kata mu nak minta maaf boleh, esok muak mari bulu ayam ke aku. Awak mari bulu ayam ke aku. Jadi apabila dia rasa pelik, apa bulu cari bulu ayam ulama ni, dah apalah dah kan aku salah, aku nak minta maaf, aku cari bulu ayam. Lalu dia ambil bulu ayam supik ni, supik dia pergi jumpa ulama. Ulama kata muak mari dah, awak mari dah. Hak gini, mu balik lagi. Mu ambil bulu ayam, mu tabur sini, mu tabur sini, mu tabur sini, mu tabur sini. Boleh. Dia kata dah apa buat. Dia kata mu nak mari esok, mu kutip mula bulu ayam tu awak mari ke aku. Jadi apabila nya baliknya tabur belaka, esok kan nak mari jumpa ulama, nya kutip mula bulu ayam. Lalu dia kata, kemarin bulu ayam banyak ni sikit dengan ni. Dia kata dia nak cari mana pas terbang habis dengan terawih. Dia kata itulah berita hak mu sembah pasal aku. Mu tahu dah, mu ni menyebutkan habis mu dah tahu mana berita buruk pasal aku. Mu nak minta maaf aku ni. Hak mu minta maaf dengan aku boleh. Dah nak betul ni nama-nama orang ni, hak mu cerita buruk pasal orang ni nak kan. Tu kesalahan. Dengan nak ada yang ketiga, yakni maruah seseorang. Jangan awak mudah tu. Kita pernah buat salah ke orang, pernah fitnah orang, pernah tuduh orang, kena pergi selesai lalu di dunia ni.
Ada pun yang keempat berkaitan dengan bab harta. Ini jelas dah. Nah, kita berhutang duit orang ke apa-apa ke, kalau dah selesai dunia, akhirat akan tanggung. Akhirat akan tanggung. Rasulullah ajar sama kita supaya dalam satu perkara jangan duk mikir ke dunia je, akhirat kena mikir atas. Ada hamba Allah Ta'ala pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyebalah seorang orang kampung, dia pergi hidup ke tanah hak mati, dia hidup, dia jaga apa, boleh tanam molek. Lepas boleh tanam molek, tiba-tiba mari orang bandar. Orang bandar dia kata, tanah awak buat ni tanah saja ni. Dia kata, tanah awak kat mana ni? Saya pergi hidup je daripada gerak lagi, daripada kosong. Saya pergi hidup. Tiba-tiba awak kata tanah awak. Dia jadi apabila balas dah selesai, bawa kisah ni pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah panggil orang kampung. Dia kata, "Pocik, apa bukti ni tanah pocik?" Dia orang kampung, dia kata, "Memang saya pergi hidup ya Rasulullah, daripada tanah ni kosong benda saya pergi hidup." Tak panggil pula orang bandar. Benda bukti ni tanah awak. Orang bandar tu ni pandai cakap. Dia kata, "Ya Rasulullah, kiam. Maka kata dia tu satu perkara yang boleh kita kata dah hujah zahir kot, dia boleh menang lah." Lalu Rasulullah kata, "Bocik, oleh kerana hujah bocik tak kuat, saya bagi tanah ni kepada orang ni." Jadi lalu Rasulullah kata, oleh kerana awak cakap fakta biang-biang, saya bagi tanah ni kepada awak. Cuma satu peringatan untuk awak. Sekiranya ni bukan tanah awak, tetapi oleh kerana awak pandai bercakap, dapatkah awak ingat hari kiamat awak tanggung 7 lapis bumi berserta dengan tanah ni hari akhirat menghadap Allah Ta'ala. Dengar kata begitu, tak dapat. Ya Rasulullah, tak apalah tanah ni hamba hadiah ke dia. Nampak tak? Apabila Rasulullah ni ajak hari akhirat, kita ambil duit orang hutang, duit orang kena, duit orang boleh dah di atas muka bumi. Padahal banyak tu untuk bahan duit orang 20,000, 30,000 hutang tak bayar-bayar. Tapi hari akhirat susah kita hari akhirat. Allah Ta'ala maha adil. Dunia 2-3 hari lagi kita hidup. Hari akhirat lama nu menanti tu, lama nu menanti. Maka urusan kita dengan anak Adam bak harta benda selesai lalu di atas muka bumi. Dan yang keempat, yang kelima berkaitan dengan bab agama. Kita katanya kafir, kita katanya munafik, ataupun kita ajak dia pergi masuk ajaran sesat. Kita pergi masuk ajaran ayah peng. Dia ajak kawan-kawan kita 10 orang. Tiba-tiba lepas kita ajak kawan tu tak sup penuh ayah peng, minum air kaki ayah peng lagi. Alah kita ni ngaji tengok-tengok benda kita pegang ni salah. Apabila salah ni kita bertaubat dah. Apabila taubat dah selesai taubat kita tu, kena tarik semula kawan kita hak sesat dengan sebab kita tu, tarik mula tu. Dari sudut bab agama. Ni kesalahan kita dengan anak Adam mesti kena selesai di atas muka bumi. Ada pun yang keempat, kata Imam Ghazali, nak mudah urusan di hari akhirat, hendaklah kena kemah ilmu fardu ain dan beramal dengannya, dan juga ilmu untuk nak cari kebahagiaan akhirat. InsyaAllah ada 4 benda ni, InsyaAllah urusan di hari akhirat akan dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Akidah yang sebenar, taubat pada Allah dengan taubat nasuha, selesai urusan kita dengan anak Adam, dan juga berkaitan dengan ilmu fardu ain dan ilmu untuk nak cari kebahagiaan di hari akhirat. Sebab bagi menyedikitkan dunia dan angan-angan, ingat kematian ni jadi kosong lalu hati daripada dunia. Cuba kita fikir dah, dia katalah 2 minggu lagi kita mati. Rasa-rasa kalau anak tahu ayah kita rasa ayah dah 2 minggu nak mati, ayah ada nak di BN dan beliau dah. Kita nak belanja, kena naik mah. Tak ada mikir dah pasal kereta. Kaya berasa nak pergi kamera ni, kutip wah strawberry. Ada mikir gitu, tak ada mikir belakang lalu. Yang jadi kita mikir banyak bendanya, berasa banyak lagi tu. 2-3 hari untuk mikir duk kemati semua, yang tak ada mikir lalu pasal benda ni. Tanya orang rumah kita, contoh 2 minggu lagi nak mati. Kemak nak beli emas, kita nak belanja emas kilo, mak mana tak? Tak ada. Kalau beli emas tangan ni nak rumah habis kau.
Kenapa nak cari pahala dah waktu tu? Jadi kalau ingat kematian ini banyak sangat kelebihan dia. Tapi banyak sangat benda hak hawa nafsu suka. Hak tu kena lupa tu kalau ingat kematian tu. Ni jadi orang susah nak lupa nak ingat kematian. Sebab banyak sangat benda hak yang dia sayang. Banyak benda sangat yang dia sayang. Dan menyebabkan menyediki angan-angan. Kita nak berangan benda-benda punya jadi terbatas lalu. Sebab apa? Sebab ingat kematiannya jadi terbatas lalu. Dan berangan nak kahwin dua guana. Dah duk mikir kematian dah nak kahwin dah. Duk mikir nak buat rumah ni, nak buat projek ni. Dah mikir kematiannya jadi sekat lalu. Hanya jadi tawar lalu. Sebab tu disebut di sini apabila banyak ingat kematian, mudah taubat pada Allah. Mudah nak meninggalkan maksiat, mudah memperbanyakkan amal ibadat dan mudah mengurangkan keinginan terhadap dunia dan jadi pendek angan-angan. Kerana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah kita sambung lagi pada perjumpaan yang akan datang. Wallahu a'lam. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.